Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bernama Azman Zulkifli. Hari ini saya wakil daripada kumpulan SMSU 3A. Hari ini saya akan menceritakan tentang permasalahan usul fiqh, iaitu nasa mansukh. Tajuk nasa mansukh ini adalah diberikan oleh pensyarah kami, iaitu Ustaz Mustafa. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang apa itu nasa mansukh, lebih baik kita kembali kepada sejarah yang lama, iaitu bagaimana ayat nasa mansukh itu berlaku. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, nasa mansukh ini terjadi apabila kaum Yahudi berkata sesama mereka, iaitu kamu tidak merasa pelikkah terhadap Muhammad itu? Kerana apa? Kerana Muhammad itu menyuruh mereka berubah benda lain. Pada esoknya pula Muhammad melarangnya pula. Nampak sangatlah ayat Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad. Oleh itu Allah menurunkan dalil bagi membidas apa yang diperkatakan oleh orang Yahudi tersebut, sebagaimana yang tercatat dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Ulama telah bersepakat bahawa mengharuskan ayat Al-Quran dengan nas yang ini boleh dinasahkan kerana ia mempunyai kekuatan yang sama. Saya berikan satu contoh. Dalam pengharaman Arab, pada peringkat permulaannya Allah telah
mengharamkan, tetapi secara tidak pasti dalam surah Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah menceritakan bahawa kemudaratan minum arak itu lebih teruk, lebih besar daripada faedahnya. Okey, saya cerita yang pada peringkat yang kedua, Allah telah menceritakan dalam surah An-Nisa ayat 42, di mana Allah telah menegah pada zaman itu Allah telah menegah sahabat-sahabat Nabi untuk bersolat supaya jangan minum. Sebab pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang telah dia mengerjakan solat sewaktu maghrib. Lalu beberapa tahun kemudian Allah mengharamkan arak ini secara terus, di mana dalam surah Al-Maidah ayat 90, di mana Allah menceritakan, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata-mata kotor dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Setakat itu saya boleh mengulaskan dalam perbincangan ini. Saya akan menyerahkan kepada rakan-rakan saya untuk menerangkan secara lebih lanjut. Assalamualaikum. In this world that can't take your place. Oh, I'm sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan menasahkan Al-Quran dengan hadis. Jumhur ulama berpendapat harus Al-Quran ini dinasahkan dengan hadis yang mutawatir, kerana hadis mutawatir dianggap setara dengan Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, jika sekiranya ada seorang dari kalangan kamu yang hampir mati ataupun hampir kepadanya maut, maka lebih baiklah baginya untuk menyediakan wasiat daripada ibu bapa dan juga kaum kerabatnya yang terdekat, dan itu adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini jelas menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang yang hampir meninggal dunia supaya meninggalkan wasiat untuk kedua ibu bapanya dan kaum kerabatnya, dan haqqan 'alal muttaqin, dan itulah kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Namun begitu, hadis Al-Quran ini telah pun dinasahkan oleh hadis mutawatir, iaitu antaranya adalah hadis mutawatir riwayat Imam Ahmad yang berbunyi la wasiyatu lil waris, iaitu tiada wasiat bagi pewaris. Maka hukum mewarisi itu sudah dinasahkan oleh hadis ini. Seterusnya, dari kalangan ulama mazhab Hanafi pula, mereka menyatakan bahawa harus bagi Al-Quran ini dinasahkan dengan hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Kerana adapun hadis masyhur ini dianggap setara untuk menasahkan Al-Quran. Dan pendapat ulama Hanafi ini adalah yang paling rajih dalam kalangan mazhab mereka. Seterusnya, pandangan yang ketiga, pandangan ulama yang lain dan juga adalah pandangan Imam Syafi'i sendiri. Adapun pendapat ini, mereka pendapat bahawa tidak harus Al-Quran itu dinasahkan dengan hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Kerana Imam Syafi'i berhujah dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 106 yang bermaksud mana-mana ayat yang kami nasahkan atau kami tinggalkan akan kami gantikannya dengan lebih baik ataupun yang semisal dengannya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan ayat surah Al-Baqarah 106 ini bahawa ayat Quran hanya boleh dinasahkan dengan ayat Al-Quran sahaja, kerana Al-Quran ini datang daripada Allah dan yang boleh menasahkan ayat Allah hanyalah Allah sahaja. Dan Allah tidak, dalam ayat ini Allah juga tidak bermaksud bahawa ada perkara, ada benda lain seperti hadis yang boleh menasahkan ayat Allah. Allah Forever taking you for granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai nasakh hadis dengan hadis. Jumhur ulama bersepakat mengatakan harus menasahkan hadis dengan hadis jika kedua-duanya setaraf dari segi sabit dan dilalah. Ulama juga bersepakat mengatakan hadis mutawatir boleh menasahkan hadis mutawatir dan hadis ahad. Sebaliknya hadis ahad hanya boleh menasahkan hadis ahad saja.
Contoh hadis yang boleh menasahkan hadis ialah Nabi pernah menegur sahabat-sahabat daripada menziarahi kubur atas sebab-sebab tertentu. Namun selepas itu Nabi tidak menegahnya. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kunna numar bi qada'is shaum wa kunna numar bi qada'is shalah, yang bermaksud aku telah menegah kamu daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Wallahu a'lam. Every chance I get to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ni kita dah tengok pembahagian nasah wal mansukh yang diterangkan oleh kawan-kawan saya. Kali ini saya nak terangkan bahagian nasah hadis dengan Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahawa Al-Quran harus menasahkan hadis. Contohnya, Nabi dan para sahabat hadap ke arah Baitul Maqdis ketika solatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mafhumnya, sesungguhnya Nabi pernah menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika sebagai kiblat ketika solatnya selama 16 bulan. Selepas itu ia dinasahkan dan Nabi diarahkan menukar kiblat ke Kaabah pula. Nas Al-Quran yang menasahkan hadis tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Baitul Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, saya akan menerangkan apakah itu nasakh dengan ijma'. Nasakh dengan ijma' ini jumhur ulama mengatakan ijma' tidak harus menasahkan Al-Quran dengan hadis, kerana apabila sesuatu nas itu qat'i, maka tidak mungkin berlaku ijma' yang menyalahinya. Seandainya pula apabila nas itu nas zanni, maka kemungkinan berlaku ijma' menyalahinya. Namun begitu, ijma' hanyalah berlaku dengan berdasarkan dalil-dalil yang kuat menurut pandangan ulama' yang telah bersepakat mengenai nas-nas tertentu. Nasakh ijma' dengan Al-Quran atau hadis. Apabila ijma' tidak harus menasahkan Al-Quran atau hadis, begitu juga sebaliknya, iaitu tidak harus Al-Quran atau hadis menasahkan ijma'. Hal ini kerana yang menasahkan itu mestilah terkemudian daripada yang dinasahkan, sedangkan Al-Quran dan hadis mendahului ijma'.